rahmat daripada Allah, kita masih lagi diberikan peluang untuk bernafas pada pagi ini, pada petang ini silap. Petangnya masih lagi peluang kita meneruskan pengajian untuk kita berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga. Seorang ilmu, maka dia berada di dalam taman-taman syurga. Jadi insyaAllah pada petang ini kita akan sambung kita punya pengajian usul fiqh ataupun sumber perundangan Islam, yang mana kita nak bincangkan mengenai kajian kes tentang masalihul murtadul zari'ah dan juga mengenai huruf. Semua dapat jelaslah baik kedua tajuk tersebut. Dan untuk hari ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu syariat terdahulu. Syariat terdahulu. Ataupun dalam bahasa usul fiqhnya kita sebut dia sebagai syar'u man qablana. Syar'u man qablana. Baik. Syariat terdahulu ini bermaksud agama ataupun undang-undang ataupun peraturan hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah syariatkan kepada umat-umat terdahulu. Adakah hukum hakam tersebut merupakan hukum hakam yang sama terhadap umat Nabi Muhammad? Adakah kita pada hari ini wajib untuk mengikuti hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada orang dahulu? Yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis, kan, perkara yang Nabi cerita pada kita, Allah cerita pada kita hukum hakam bagi umat-umat yang terdahulu, adakah ia juga disyariatkan kepada kita? Maksudnya adakah kita wajib untuk beramal dengan hukum hakam tersebut? Okay. Baik, itu yang kita akan bincangkan ini. Okay. Baik, dia ada beberapa kategori hukum hakam umat terdahulu. Yang pertama sekali iaitu hukum hakam yang disebut di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maksudnya Allah ceritakan hukum hakam ini di dalam Al-Quran, Nabi ceritakan perkara ini di dalam hadisnya, kan? Kemudian terdapat isyarat, terdapat dalil ataupun terdapat suatu petunjuk yang menfardukan ia juga kepada kita, umat Nabi Muhammad. Dia ada satu hukum yang difardukan kepada umat terdahulu dan terdapat dalil yang mana Allah SWT juga memfardukan ia kepada kita. Kan? Contohnya apa? Contohnya puasa. Kan? Dalam Quran Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang lalu dengar ayat ni. Wahai orang-orang yang beriman, kan, difardukan kepada kamu puasa seperti mana ia difardukan kepada orang-orang sebelum kamu, kepada umat-umat sebelum kamu. Dalam ayat ini, kefarduan puasa itu ada dalam syariat terdahulu. Maksudnya ada umat-umat terdahulu yang juga difardukan, diwajibkan kepada mereka untuk berpuasa. Dan kita juga Allah SWT wajibkan kefarduan yang sama. Okay? Benda jelas. Maksudnya benda tu Allah SWT jelaskan Quran. Benda tu dulu ada pada umat-umat terdahulu juga melakukan perkara yang sama, dan Allah juga meminta kita untuk melakukan kefarduan yang sama. So yang ini tidak ada percakapan ulama lah. Tidak semua ulama mengatakan sekiranya Allah mensyaratkan begitu, Allah memerintahkan supaya kita melakukan perkara yang sama seperti umat yang terdahulu, maka tidak ada percakapan. Tidak ada perselisihan para ulama. Semua kena buat. So ijma' lah. Okey. Yang kedua, hukum hakam umat terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran, namun terdapat dalil bahawa ia dimansuhkan kepada umat Nabi Muhammad. Yang ini juga tidak ada pencegahan bahawa kita tidak perlu mengikuti hukum hakam ini. Contohnya apa?
Dan contohnya pengharaman. Pengharaman bahagian-bahagian daging daripada binatang ternakan kepada Bani Israel. Contohnya apa? Allah sebut dalam Quran. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulli dhi dhufur wa min al-baqi wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma dhaharat. Okay? Dan Yahudi, Allah kata, kami haramkan kepada orang Yahudi itu setiap binatang yang mempunyai kuku. Semua binatang yang ada kuku tak boleh dimakan. Boleh? Okey? Dan juga maka yang tak boleh dimakan termasuklah juga lembu dan kambing. Lembu dan kambing juga tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ni binatang-binatang yang ada kuku lah. Binatang-binatang yang pemangsa yang ada kuku tak boleh dimakan. Okay? Juga diharapkan juga lemak lembu dan juga lemak kambing boleh kan? Melainkan lemak di bahagian atas. Lemak di bahagian di punggung kambing tadi ataupun lemak di bahagian atas. Kan? Itu sahaja yang boleh dimakan oleh orang Yahudi. Kan? Jadi hukum hakam ni Allah khaskan kepada umat dahulu saja. Tetapi kepada kita tak. Tidak difardukan perkara tersebut. Begitu dengan cara untuk bertaubat bagi orang Yahudi. Kan? Apabila mereka melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, maka Allah perintahkan mereka untuk apa? Untuk mereka membunuh diri mereka, kan, sebagai taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa syirik yang telah mereka lakukan. Tetapi tidak bagi umat Muhammad, tidak. Dari umat Muhammad hanya dengan kita melakukan taubat nasuha sahaja. Jadi hukum hakam ini adalah difardukan, disyariatkan kepada orang-orang dulu, tapi pada kita tidak. Jadi ulama semua sepakat yang ni kita tak perlu nak amal apa-apa. Kan, ayat pertama tadi kita kena amal. Pasal dia ada dalil, dia ada isyarat yang menunjukkan kita juga kena melakukan perkara yang sama. Yang mudah tak perlu amal. Sebab dia ada dalil, dia ada isyarat yang menunjukkan bahawa ia hanya kepada orang-orang dulu saja, tidak kepada kita. Yang ketiga, hakam umat terdahulu yang tidak disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi hukum hakam yang ada dalam kitab Taurat, hukum hakam yang ada dalam kitab Injil, yang ada dalam kitab Zabur dan sebagainya, yang tak disebut dalam Quran, maka yang ni memang sepakatlah memang kita tak tertakluk kepada hukum hakam ini. Seperti mana pengharaman berlainan bangsa Yahudi. Kalau orang Yahudi masa dulu dalam kitab mereka, mereka punya hukum hakam dalam kitab mereka, mereka tidak boleh berkahwin selain daripada bangsa Yahudi. Kan? Jadi perkara ini juga tidak tertakluk kepada kita untuk membuktinya. Kan? Ulama semua sepakat yang ni kita tak boleh pun. Kemudian yang keempat adalah hukum hakam terdahulu yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak terdapat dalil yang mengesahkan kefarduannya ke atas kita atau pembatalan kefarduannya ke atas kita. Yang ni yang ulama selisih pandangan. Okey, yang ni yang ulama selisih pandangan. Jadi yang ni masalah sikit pasal hukum hakam ini Allah sebut dalam Quran untuk orang dulu. Tapi tidak ada dalil, tidak ada isyarat. Kita tak tahu adakah dia ni kita kena ikut ke tak kena ikut. Hukum hakam ni kita kena buat atau kita tak kena buat. Yang ni ulama perselisihkan. Contohnya huraian hukuman qisas. Huraian hukuman qisas. Contohnya Allah bagi tahu dalam mengenai qisas. Mengenai cara untuk melakukan qisas. Allah sebut Quran, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Allah kata
kami telah tetapkan kepada mereka. Siapa mereka tu? Orang-orang dahulu. Mungkin kita tetapkan kepada mereka orang-orang dahulu bahawa jiwa yang dibunuh itu perlu dibalas dengan jiwa. Mata yang dibosakkan itu perlu dibalas dengan mata. Hidung yang dipotong itu perlu dibalas dengan hidung. Telinga kena balas dengan telinga. Gigi kena balas. Kalau gigi patah satu, kita bagi patah gigi korang. Kan? Kisah. Gigi juga kena dipatahkan balik. Kan? Kita melukakan satu orang, maka kita juga kena dilukakan. Jadi ini adalah yang Allah SWT syariatkan kepada orang dulu. Cuma kita tak tahu, Allah tak sebut dalam Quran, adakah kita kena buat benda yang sama ataupun tidak. Kan? Jadi ini yang ulama perselisihkan di kalangan para ulama. Sebahagian ulama seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi berpegang kepada kewajipan beramal dengan keempat ni. Maksudnya kalau kata tak disebut, maka ulama Hanafi mengatakan kita wajib ikut. Kan? Maka sebahagian ulama yang lain pula tidak mengiktibarkannya daripada syariat Islam. Okay? Yuk Hanafi saja terima. Syar'u man qablana itu Hanafi menerimanya sebagai salah satu sumber perundangan hukum. Okey, maksudnya kalau kata kita nak melaksanakan qisas itu, cara kaedah pelaksanaannya itu, maka kita kena merujuk pada ayat ini menurut pandangan mazhab Hanafi. Kalau kita bagi patah gigi, kena bagi patah gigi baliklah. Okey, itu adalah berdasarkan mazhab Hanafi kerana mereka menerima beramal dengan syar'u man qablana. Syariat orang yang sebelum kita. Kan? Okey. Namun bagaimanapun percanggahan yang berlaku ini tidaklah begitu penting. Sebab apa? Kan? Sebab kerana ia tidak membawa sebarang perbezaan dalam amalan. Sebab apa? Ini disebabkan setiap hukum hakam umat terdahulu pasti ada dalil, sama ada secara jelas ataupun secara tidak jelas daripada Al-Quran ataupun Sunnah yang mengkhabarkan kefarduannya kepada kita atau mengkhabarkan pembatalan hukum kepada kita. Okay. Sebab itu Imam Syafi'i berkata mengenai ayat qisas. Kan, dalam ayat qisas, ulama Imam Syafi'i berulas mengenai ayat ini, mengatakan aku tidak mengetahui terdapat perselisihan dalam hukuman qisas dalam agama kita. Seperti mana hukuman yang Allah fardukan kepada orang Yahudi dahulu. Maksudnya apa? Walaupun mazhab Syafi'i tidak menerima apa ni syar'u man qablana itu sebagai salah satu sumber perundangan hukum, tapi aku tak jumpa benda yang berselisih dalam masalah ni. Kan? Contohnya masalah qisas ni, kan? Kita memang ulama-ulama apa ni mengetahui cara untuk mengalau qisas tentulah juga. Kan? Walaupun kita tak berpandukan kepada ayat yang diturunkan kepada Bani Israel, Yahudi dahulu. Kan? Dalam hadis Nabi SAW dah jelaskan juga menjelaskan kaedah qisas dan sebagainya. Okay, jadi sama ada kita menerima ataupun kita tidak menerima, yang ini bagi Imam Syafi'i ia bukanlah satu isu yang besar. Sebab setiap syariat itu Allah dah jelaskan. Sama ada kita kena buat ataupun kita tidak kena buat. Mungkin ada yang bertepatan dengan syariat terdahulu dan mungkin ada yang tidak bertepatan. Jadi atas perkara ini mazhab Syafi'i tidak menerimalah sebab mereka maksudnya tidak ada keperluan untuk kita merujuk kepada syariat terdahulu dalam kita melaksanakan agama Islam itu. Okey. So dalam syar'u man qablana ni hanya diterima oleh mazhab Hanafi sahaja. Okey. Ada soalan mengenai syariat terdahulu? Dia sikit saja, mudah saja dan very simple. Saya tak ada masalah untuk memahamilah isu ini. Okey. Kita masuk pada tajuk yang kedua. Ready juga dah. Masuk tajuk yang kedua. Iaitu fatwa para sahabat. Tadi kita sebut cerita mengenai syariat terdahulu. Yang kedua ni kita nak sebut mengenai fatwa para sahabat Nabi SAW. Adakah kita boleh berpegang kepada pandangan para sahabat ini dalam kita nak menentukan hukum sesuatu itu haram ataupun halal? Adakah kita boleh berpegang kepada pandangan para sahabat Nabi, kan, untuk mengatakan ini adalah haram? Sebab apa? Sahabat dulu kata dia haram. Kan, ini adalah halal. Pasal apa? Dulu sahabat pernah buat benda ni.
Kita nak bincangkan adakah amalan para sahabat dahulu ataupun perkataan para sahabat dulu boleh kita jadikan sebagai hujah, kita nak katakan ini haram, ini halal. Okey? Jadi sahabat ni siapa? Kan? Sahabat itu adalah dua syarat. Orang yang beriman dengan Nabi SAW, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi SAW, dan syarat yang kedua, dia bertemu dengan Nabi SAW. Kan? Orang yang beriman, macam kita lah, kita beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Nabi SAW. Kan? Tetapi kita tidak pernah bertemu, jadi kita bukan sahabat. Kan? Abu Jahal, dia pernah jumpa dengan Nabi. Kan? Tapi dia tidak beriman dengan Allah, dia tidak beriman dengan Nabi, maka dia tidak dikira sebagai sahabat. Sahabat tu ada dua syarat dia. Orang yang beriman dan orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW. Okey. Jadi apabila selepas kewafatan Nabi SAW, jadi maka para sahabat inilah orang yang dirujuk di dalam masalah-masalah hukum hakam fiqh. Kan? Aisyah radhiyallahu anha, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Mas'ud, kan? Ibnu Mas'ud, dan lain-lain para sahabat lain yang dirujuk oleh orang-orang masyarakat terhadap hukum hakam fiqh ini. Jadi para sahabat inilah yang memberikan fatwa, yang memberikan pandangan. Okey? Jadi adakah pandangan ini kita boleh pegang sebagai hujah ataupun sebagai suatu sumber dalam kita nak menentukan hukum hakam fiqh pada zaman sekarang ini? Kan? Jadi kategori, dia ada dua jenis kategori pandangan para sahabat ni. So ada satu kategori yang mana kita melihat fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat, pandangan yang sahabat keluarkan ini tidak boleh dicapai melalui ijtihad. Ada fatwa-fatwa yang kita tengok tak boleh dicapai melalui ijtihad. Maka para ulama menerima fatwa-fatwa seperti ini, pandangan-pandangan seperti ini daripada sahabat. Sebab apa? Sebab mereka merasakan sahabat dia tak akan pandai-pandai keluarkan satu pandangan melainkan sahabat itu pernah mendengar ia daripada Nabi SAW. Contohnya apa? Contoh yang dibawa oleh mazhab Hanafi mengenai fatwa Ibn Abbas bahawa tempoh haid paling sedikit adalah 3 hari. Tempoh haid paling sedikit adalah 3 hari. Siapa yang abang ni? Ibn Abbas abang. Okay, jadi tempoh 1 hari, 2 hari. Jadi numbers ini adalah sesuatu yang bersifat statik. Kan? Yang kita tak boleh nak ijtihad. Pasal apa 3 hari ya? Kita tak boleh nak. Pasal apa tak 2 hari, pasal apa tak 4 hari. Kan? Ini satu benda yang kita tak boleh ijtihad. Jadi para ulama mengambil kira fatwa pandangan-pandangan seperti ini sebagai pandangan yang kita boleh terima. Sebab apa? Sebab benda ni tak boleh nak ijtihadkan. Jadi ulama merasakan kemungkinan besar Ibnu Abbas mendengar sendiri hadis mengenai tempoh minimum haid itu adalah sebanyak 3 hari daripada Nabi SAW. Dan begitu juga kan fatwa sahabat mengenai mahar paling sedikit adalah 10 dirham. Bila mazhab Hanafi meletakkan kadar minimum bagi mahar perkahwinan itu adalah 10 dirham. Jadi actual number ni kan, jadi tak boleh nak dicapai dengan ijtihad. Dia mesti ada satu sumber yang kukuh daripada sahabat, yang mana kemungkinan besar sahabat mendengar dia daripada Nabi SAW dan disampaikan kepada kita. Jadi yang kategori ini ulama menerima dia sebagai sumber dalam perbuatan. Okay. Yang kedua adalah fatwa pandangan yang boleh dicapai melalui ijtihad. Yang ni ulama perselisihkan adalah kita nak terima ataupun kita tak terima. Jadi sebagai ulama menganggap dia sebagai sumber hukum Islam dan seorang mujtahid adalah mengajukan kepada fatwa para sahabat ini, barulah boleh dia berpindah kepada
perkara-perkara yang lain. Kalau dalam Quran tak jumpa, dalam hadis tak jumpa, jadi dalam merujuk kepada fatwa para sahabat ini dahulu sebelum kita merujuk kepada pihak dan sebagainya. Sebab apa? Sebab sahabat orang yang hidup zaman Rasulullah SAW, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW, orang yang hidup ketika mana menyaksikan penurunan wahyu. Jadi mereka itu faham Al-Quran, faham hadis tak sama macam mana kita faham. Sama macam mana kita faham. Jadi pandangan para sahabat itu perlu diambil kira sebab mereka bukan sahaja Rasulullah, tapi mereka juga memahami persekitaran. Sebab apa Nabi kata macam ni? Sebab apa Allah menurunkan dengan ni? Mereka mengetahui asbabul nurul. Mereka mengetahui asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran ini. Mereka faham itu tak sama macam mana kita faham. Sebab itu para ulama mengatakan selepas Al-Quran, hadis, maka pandangan para sahabat ini perlu diutamakan daripada ijtihad kita. Okey. Walaupun para sahabat maksudnya juga kan yukhtib wa yusib. Kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Tetapi sahabat itu lebih kurang daripada kita salah. Kita salah itu lebih banyak berbandingkan sahabat salah. Lepas itu kita kena mengambil pandangan para sahabat itu daripada kita mengambil pandangan pada kita sendiri terlebih dahulu. Okay. Sebab itu contohnya apa? Contoh dalam bab batal wuduk bersentuhan dengan perempuan. Itu ada orang yang mengatakan, ada sebahagian sahabat yang mengatakan sentuh perempuan itu batal wuduk. Kan? Tak kira lah ada nafsu ke tak ada nafsu ke, sentuh saja batal. Sahabat tidak menafsirkan ayat aula mastumun nisa itu sebagai jima. Yang jima sahaja yang memaksudkan batal wuduk. Kalau sangat sentuh jadi tak batal. Kan? Hanya yang batal wuduk adalah melakukan jima sahaja. Kan? Ada para sahabat yang mengatakan sekiranya menyentuh wanita itu dengan syahwah, itulah yang membatalkan wuduk. Kalau tidak ada syahwah, tidak membatalkan. Jadi siapa yang keluar pandangan ni? Ketiga-tiga itu adalah pandangan para sahabat. Kan? Yang mana kita tengok mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki tidak keluar daripada pandangan sahabat ni. Mereka, sebab tu kita menghadap imam-imam mazhab. Kan? Sebelum mereka melakukan ijtihad, sebelum mereka nak melakukan qiyas dan sebagainya, mereka akan melihat ada tak sahabat berkata mengenai pandangan, ada tak pandangan sahabat mengenai perkara ini. Kalau ada pandangan sahabat, mereka stop. Kita ambil pada sahabat. Dan sahabat itu berhujah. Ada sahabat kata macam ni, ada sahabat kata macam ni. Barulah mereka berijtihad. Sahabat apa nak kita nak ikut? Kan? Kamu tidak akan jumpa mana-mana imam mazhab yang mana pandangan itu ada dua. Sahabat tu kata macam A, sahabat ni kata B. Tiba-tiba imam mazhab tu kata hak C yang tak pernah disebut oleh para sahabat. Tak ada. Semua imam-imam mazhab menelusuri kaedah metodologi ini. Kan? Sebab mereka faham sekiranya pandangan sahabat itu ada, maka sepatutnya Muslim tidak keluar, orang Islam tidak keluar daripada pandangan para sahabat tadi. Dan kalau ada kata A, B, tak boleh kita kata yang C. Mesti kita kena pilih sama ada kita nak pilih A ataupun kita nak pilih B. Kalau tak ada sahabat, kalau tak ada pandangan para sahabat, dengan masalah itu barulah kita boleh pergi berijtihad dalam perkara yang lain. Okay, habislah kita punya fatwa para sahabat itu sahaja. Sikit saja dan juga ringkas. So habislah kita untuk hari ini dua tajuk mengenai fatwa para sahabat dan juga syariat orang-orang yang terdahulu. Jadi ada apa-apa soalan? Yang ni kita tidak ada apa-apa kajian kes. Kajian kes kita dah habis dah. Sampai Sajud Syariah kemarin saja. Yang ni tidak ada kajian kes. Yang besok, yang minggu depan pun tidak ada kajian kes. So selesailah kajian kes kita. Okay. Soalan mengenai ni, saya ingat perkara-perkara ni jelaslah sebab dia direct punya, dia tidak ada sesuatu yang teknikal sangat, dia semua kena diterangkan secara terus lah. Okey. Ada soalan?
Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah, Alhamdulillah, kita berhenti untuk minggu ini. Kita punya kuliah, insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi berbagi. Kita ingat lagi 2 tajuk lagi kita masih berbagi lagi. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan. Ada orang, ada 3 orang, Alhamdulillah, ramai yang hadir. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Semoga Allah berikan berkati kepada kita dan kita doakan sahabat-sahabat kita yang duduk di sekatan dan terganggu dan faham yang terjejas dengan PUBG itu, semoga Allah memudahkan urusan mereka, insyaAllah. Jadi arah bil khair, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.